Cerita ni adalah mengenai seorang wanita ni yang bernama Amelia Earhart, terkenal dengan nickname The Babe of the Sky. Dan Amelia Earhart ni banyaklah pecah rekod menjadi manusia pertama ataupun menjadi wanita pertama untuk rekod-rekod yang bermacam-macam tu lah. Jadi guys, dalam banyak-banyak ni kan, pencapaian dia yang paling orang kata menakjubkan lah, dia adalah wanita pertama yang terbang solo across Atlantic Ocean pada tahun 1932. Kau boleh bayang tak, mission tu adalah mission yang sangat bahaya dan sangat besar dalam industri kapal terbang, especially dia warga negara Amerika, sudah pasti menjadi tajuk yang sangat besar dalam dunia. Dan dia juga adalah seorang wanita. Dan kalau korang nak tahu betapa famousnya dia, orang cakap dia adalah Taylor Swift pada zaman dahulu. Dan pada tahun 1937 ni, Amelia ada lagi satu mission gila, iaitu ingin menjadi wanita pertama dan the only person yang pusing mengelilingi globe. Mungkin kita dengar sekarang ni macam dah ramai lah orang buat, tetapi ini pada tahun 1937 ya. Teknologi tu sangatlah terhad pada ketika itulah. Dalam misi ni, Amelia tidaklah keseorangan sebab dia bersama seorang navigator dia lah, iaitu Fred Noonan ni lah. Okay, so pada Julai 1937 ni, Amelia Earhart ni hampir berjaya untuk mengelilingi globe ni lah. Sampailah dia landing dekat Papua New Guinea tu. Ketika itu dia hanya berbaki lagi 3 flight untuk melengkapkan misi mengelilingi bumi ni. Dan kejadian misteri kehilangan Amelia Earhart ni berlaku dalam perjalanan dia dari Papua New Guinea ni untuk fly seterusnya ke satu pulau yang dinamakan sebagai Howland Island. Dalam kejadian inilah Amelia dan navigator dia telah pun vanish di muka bumi ni. Disebabkan popularnya Amelia Earhart ni, jadi satu dunia memberi tumpuan dekat kejadian ni lah. Dan misi penyelamat besar-besaran telah pun dikerahkan ke tempat kejadian dan tiada satu bukti pun telah dijumpai, malah sepihan pun tidak dijumpai. Dan selepas 2 tahun misi mencari itu gagal dan US government telah declare Amelia Earhart dengan Fred Noonan ni telah pun meninggal disebabkan kekurangan minyak dan terhempas di lautan tersebut. Jadi ketika itu macam-macam lah spekulasi yang telah pun timbul. Dia kemungkinan ditangkap tentera Jepun ketika tu. Dan ada juga yang cakap dia sebenarnya survive lah dekat pulau terpencil yang kita tak tahu. Dan ialah sukarlah untuk berkomunikasi kan, dan dia mungkin mati dekat pulau tu lah. Spekulasi-spekulasi ni timbul disebabkan tiadanya sepihan kapal terbang tu. Dan kalau korang search internet kan, beberapa bulan ni telah viral balik disebabkan ada satu company ni, nama dia Deep Ocean Vision, telah pun keluar satu gambar yang dia kata menyerupai kapal terbang yang hilang dekat kawasan berdekatan Howland Island tu. Dan dia cakap ini mungkinlah akan menyelesaikan misteri kehilangan terbesar dalam sejarah ketika itu setelah hampir 90 tahun. Tetapi ramai jugalah yang menyangkal disebabkan company ni adalah company untuk mencuci laut tu. Jadi teknologi-teknologi yang dia ada tu, yang dia tangkap guna sonar image tu, tidak cukup kuat lah untuk membuktikan yang itu adalah kapal terbang Amelia Earhart. Jadi guys, korang nampak tak? Kejadian ni adalah kejadian misteri yang paling besar berlaku pada tahun tu disebabkan tiadanya bukti sepihan ataupun bangkai kapal terbang. Okay, jadi kalau kita berbalik kepada kes MH370 ni, kenapa misteri kehilangan MH370 ni menjadi misteri yang sangat besar dalam sejarah kapal terbang ni, adalah juga sama disebabkan kita tak jumpa pun sepihan ataupun bangkai kapal terbang tersebut. Dan korang kena ingat tau, Amelia Earhart tu pada tahun 1937. MH370 tu berlaku pada 2014. Teknologi yang kita ada ni dah sangat advance lah. Tapi itu juga nak membuktikan yang teknologi kita ni masih lagi belum boleh penetrate kehebatan laut dekat Pacific Ocean tu. Dan ini adalah beberapa faktor lah yang menjadikan MH370 ni misteri kehilangan terbesar lah. Yang pertama adalah unexplained deviation. Sebabkan kapal terbang tu patah balik dan dia menuju ke tempat yang semua orang takkan pergi pun. Okay, biasanya kapal terbang ni dia akan patah balik kalau dia ada masalah teknikal lah. Okay, macam kalau minyak kurang kan, dia akan patah balik, dia akan pergi dekat airport yang berdekatan. Tapi kalau airport berdekatan tu depan dia, dia akan pergi kat depan. Kalau airport berdekatan tu ada kat belakang, dia akan patah balik. Okay, tetapi MH370 ni dia berpatah balik dan dia terus melencong jauh ke tempat yang tidak sepatutnya dia pergilah. Second adalah communication loss.
Okay, dengar macam biasa kan, tetapi ini adalah yang disengajakan. Okay, disebabkan communication yang ada dekat dalam kapal terbang tu mustahil untuk rosak macam tu, dan dia perlukan seorang yang betul-betul mahir untuk mematikan communication tersebut. Dan last adalah lack of wreckage lah. Disebabkan kita tidak jumpa langsung bahan bukti fizikal. Bukan saja bangkai kapal terbang tu, sepihan pun kita tak jumpa. Okay, yang kita tengok yang ada dekat pulau-pulau yang viral tu pun belum confirm lagi. Jadi ini juga membuatkan benda ni sangat misteri lah. Jadi guys, apa yang membuatkan bezanya kejadian MH370 ni dengan kejadian-kejadian lain adalah, satu, kalau terhempasnya kapal terbang, dia akan meninggalkan sepihan-sepihan ataupun bangkai kapal terbang, tetapi tidak berlaku dekat MH370 ni. Dan next adalah kalau berlakunya hijack, kita tak dapat langsung tahu apa yang berlaku disebabkan communication tu telah pun dimatikan dengan sengaja. Dan biasanya hijack ni, kita akan ada satu tuntutan yang ingin dituntut oleh penjahat yang nak hijack kapal terbang tu lah. Tapi ini juga tidak berlaku dekat kapal terbang MH370 ni. Dan sebarang crash ni sepatutnya meninggalkan satu point untuk investigator tu cari dekat kawasan tu. Tetapi ini juga tidak berlaku dekat MH370 ni. Kita tahu dia hilang dari radar dan kita tak tahu pun dekat mana point dia jatuh ke, point dia crash ke kan. Jadi guys, itulah yang membuatkan kejadian MH370 ni menjadi misteri kehilangan terbesar dalam sejarah kapal terbang dalam era moden ni. Kalau korang tengok dekat internet sekarang ni, ada banyaklah berita baik kan. Sebab kita punya PMX pun ada cakap kalau bukti terbaru dijumpai, dia akan buka balik siasatan ni. Kita haraplah dengan teknologi-teknologi yang kita ada sekarang ni dan semakin advance yang akan datang ni, boleh dapat menyelesaikan misteri kehilangan MH370 ni.